Saudi buat duit sehari. Berapa bilion Kuwait buat. What happened to the money? Dia beli senjata daripada Amerika. We don't want them to buy. Mereka membeli senjata daripada Amerika. Amerika menjual senjata pada Israel, menjual pada Saudi Arabia. Semua orang tahu. Ya, maksud saya tadi, kita tak mau lagi beli daripada dia orang. That's what I'm trying to say. Beli pada Rusia. Kita mesti bina kita punya kekuatan sendiri. Keupayaan sendiri. Untuk membina kekuatan itulah awalnya untuk membina itu adalah pendemokrasian, keilmuan negara-negara yang dikatakan negara Islam. Negara Arab harus mendemokrasi, harus keterbukaan, media harus dibebaskan, politik harus dibebaskan. Ini adalah langkah pertama untuk mengembalikan. Kalau saudara ingat, di Baghdad semata adanya Baitul Ilmu, mengatakan situ di mana pertemanan. Kalau saudara tahu, tamadun yang dibawa oleh negara barat itu berpunca daripada Baghdad. Apabila Ibn Sina, Ibn Khaldun, keilmuan itu adalah kenapa berlaku di situ? Berlaku di situ kerana ada kebebasan di zaman Al-Ma'mun, kerana ada kebebasan di zaman Ibn Rashid. Sekarang ini kebebasan tidak wujud lagi di negara-negara Islam. Walaupun ada kebebasan, tapi kita perlu juga bercakap tentang kuasa halus, soft power. Zionisme dan Israel telah pun maju dalam perkara ini. Mereka memikirkan segalanya. Imej tentang pemaparan Palestin dan Arab itu dalam media-media misalnya dan sebagainya. Bagaimana kita boleh menguasai ini? Contohnya saudara saya, perbincangan ini tidak seharusnya hanya perbincangan tentang Gaza misalnya. Harusnya tentang dua perkara, tentang Palestin dan Israel. Kemudian tentang keseluruhannya apa dia Arab Israeli konflik. Kita jangan pecah-pecahkan dia Gaza. Memang saya setuju dengan YB katakan yang perlu kita lakukan sekarang ialah membantu orang yang meninggal dunia. Itu mesti, itu wajib, itu kewajipan kita. Kalau ada duit, beri hulurkan duit. Itu memang betul. Kalau ada forum, ceramah, lakukan itu betul, memberat. Tapi dalam masa yang sama juga kita harus memikirkan bagaimana satu ketika dulu di mana negara-negara Islam ini memiliki kemajuan yang begitu tinggi sekali daripada keintelektualan, pemikiran, sains, teknologi, semuanya. Kenapa itu berlaku? Ini kerana kita telah matinya pendemokrasian yang berlaku di zaman Khalifah Al-Ma'mun, di zaman Khalifah Ibn Rashid. Mana ada lagi keintelektualan itu, tidak ada lagi. Datuk, pengaruh kuasa halus ini, pemikiran itu dan perasaan itu bukan hanya ketika peperangan sebenarnya. Kalau kita tengok dunia, sejarah dunia sebagaimana Pak sebut tadi, soal ketemadunan, ilmu dan sebagainya penting. Ya, dalam pada itu kuasa pertahanan tidak boleh dinafikan. Islam kuat, bukan sekadar ilmu dan kebebasan, demokrasi, juga di atas ketenteraannya yang hebat pada masa itu. Apabila diserang, dia boleh mempertahankan, dia boleh menyerang musuh, boleh mempertahankan daripada serangan musuh. Betul. Tapi masalahnya sekarang kita tidak ada itu. Kenapa kita tidak ada itu? Kenapa kita tidak ada itu? Itu yang kita nak bina sekarang. Ini kekurangan kepimpinan? Bukan kekurangan, kerana tidak wujudnya pendemokrasian. Apabila pendemokrasian berlaku di negara-negara Islam, di negara-negara Arab, maka akan muncullah pemimpin. Tidakkah itu bermula dengan pemimpin yang memastikan perkara itu berlaku? Saudara ini adalah wakil kita daripada Salah, dia YB, dia harus membincangkan perkara-perkara itu di Parlimen, keterbukaan. Ini keintelektualan kita, keintelektualan keupayaan masyarakat Melayu di Malaysia, masyarakat Islam, Tionghoa, India, semuanya sama. Kita mempunyai keupayaan untuk berfikir. Fikrah kita sama. Jadi kalau kita diberi peluang kebebasan, akan muncul intelek-intelek daripada Jordan, Arab Syria, Morocco. Kalau tengok kita sejarah balik, negara-negara yang kuat, yang empire-nya besar, tamadunnya hebat, tidak bergantung kepada sistem demokrasi. Mana? Adakah semuanya mengamalkan demokrasi? Adakah sistem parlimen, satu sistem syura, semuanya? Kita lihat banyak yang negara yang dengan pemerintahan autokrasi tapi kuat, hebat, tamadun tinggi, maju dan berjaya. Ini dengan kewujudan media internet, kita tidak dapat melarikan daripada pendemokrasian masyarakat kita. Ini seharusnya menjadi agenda yang sepatutnya YB bawa ke dalam parlimen. Bagaimana? Yang pentingnya ialah orangnya, bukan sistemnya. Sistemnya baik pun kalau pengendalinya tidak baik, dia tidak akan jadi berjaya. Pemimpinlah balik ke pemimpinnya mesti mau baik. Jadi kita harapkan lebih dari pemimpin itu dalam isu ini. Itulah yang kita kata tadi dalam menghadapi isu di Gaza ini. Kita mau pemimpin-pemimpin yang sedar,
yang prihatin, yang mengikuti yang mau melihat kepada perkembangan. Kita ada dalam 1 minit. Isnin ini sidang tergempar ni Datuk akan cakap apa di Dewan Rakyat? Kita akan menyokong satu pendirian yang dibawa. Saya rasa tidak kira parti politik, semua akan bersetuju bahawa rakyat Malaysia, pemimpin Malaysia, kita bersatu bukan sahaja sekadar mengutuk je pergi ke mana. Kita nak membuat pendirian bahawa menyeru ataupun meminta badan dunia, pemimpin dunia, negara dunia, Islam dan bukan Islam, mengambil tindakan yang berkesan terhadap Israel. Saya juga berharap Malaysia tahu bahawa isu ini bukan isu agama. Ini adalah isu perjuangan hak rakyat Palestin. Ada dua cara penyelesaian sini. Sama ada mendirikan sebuah negara yang dipanggil Palestin, di mana Arab, Israel, Yahudi semua dapat duduk dalam sebuah negara demokratik sekular Palestin, ataupun dijadikan dua negara di mana Israel satu negara, Yahudi satu negara, dan Arab Palestin. Ini adalah two state solution or one state solution. Itu dia. Terima kasih kepada Datuk dan terima kasih kepada Saudara Syamuddin. Terima kasih kepada anda kerana telah menonton. Hantarkan pandangan anda sendiri kepada sudut pandang astro.com.my. Kalau ada yang kena dengan Datuk atau Saudara Syamuddin, saya akan panjangkan kepada mereka. Saya ada email mereka. Terima kasih kepada anda sekali lagi dan sama-sama kita panjatkan doa kepada mereka yang